Jika korang ada duit, korang nak beli barang buatan Germany ataupun barang buatan Jepun. Bila kita cerita tentang V6, kita cerita tentang power, kita cerita tentang spek, luas, siapa yang patut menang? Siapa king of SUV? Alright, kita tengok video sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuh kita selawat 1000 kali. Hari ini hari Jumaat yang barakah. Saya mendoakan anda semua dilimpahi rahmat oleh Allah SWT. Hari ini kita nak bercerita tentang pelbagai variant of model SUV yang ada dalam market kita. Dan kita pun serba tahu, banyak kompetitor dah wujud dah. Lebih-lebih lagi electric vehicle dah membanjiri pasaran Malaysia setakat hari ini. Seperti yang biasa, sebelum Abang nak review lebih lanjut, jangan lupa like, follow dan share. Jika anda belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa tekan butang loceng sekali untuk melihat video-video yang mantap daripada TMR sendiri. Jom kita tengok belajar spek tentang dua model Jerman dan Japan ni. Stay tune guys. Lexus RX 300 F Sport adalah sebuah SUV yang menampakkan luxury dan yang menampakkan sebuah kereta yang boleh berdaya saing untuk daripada segi sport. Dan kenapa Lexus RX 300 banyak atas jalan Malaysia? Sebab yang pertama sekali, dia adalah keluaran negara Jepun. Dan selalunya orang Malaysia suka beli kereta negara Jepun. Sebabnya negara Jepun punya kereta sangat bagus. Tetapi sebenarnya itu atas minat dan individu masing-masing. Tetapi kita cerita umum. Ramai rakyat Malaysia yang suka beli kereta, tak nak pening kepala, tak nak rosak after service, resale value. Benda-benda ni semua adalah menang kepada Lexus RX 300. Seperti biasa, dia ada lawan dia. Dia ada Porsche Macan, dia ada Porsche Cayenne. Kalau size dia Cayenne. Kita ada juga BMW X4, X5 dan kita ada juga Audi RSQ7. Okay. Dan dalam masa sama juga, model Lexus RX 300 ni ada dua variant. Yang pertama kita ada luxury spec, yang kedua kita ada S-Sport. Hari ini Amir nak cerita tentang Lexus RX 300 F Sport tahun keluaran 2021, the new facelift. Sebenarnya dia dah ada keluar yang baru 2023, tetapi kita tak ada kesempatan untuk review. Jika ada Lexus Malaysia ingin saya review, panggil saya, jangan lupa. Nice. Lexus RX 300 kita boleh tengok the new outlooking untuk tahun 2021, dia refacelift saja. Dalaman semua sama, body semua sama je. Dia hanya main elemen-elemen pertukaran sedikit saja. Itulah orang kata orang-orang kaya punya permainan. Okey. RX 300 adalah sebuah kereta yang sangat eksklusif. Yang pertama sekali kita boleh tengok rupa bentuk RX 300 ni kena dengan SUV masa hadapan. That's why Lexus punya design semua adalah design yang sama, daripada sedan, daripada SUV, daripada MPV dan kepada dia punya king of SUV dia. Alright. So, kita boleh tengok the full front grille Lexus. Inilah grille yang paling orang idamkan. Most of competitor Toyota akan tiru grille Lexus. Right? Especially dia akan tukar brand, dia panggil Wall. Okay. Untuk Lexus dia datang dengan 3 projector lamp dan dia of course dia ada day running light untuk sequential light. Benda ni hanya ada pada Lexus. Toyota memang cerdik. Kalau Mercedes, BMW, tak ada sequential. That's why lah kita kena pilih sama ada spek ataupun kekayaan. Okey. RX 300 the new facelift, kita tengok front lips bumper dia hanya berbeza sedikit compare model 2018-2020 dan dia punya chrome tidak pakai warna chrome, dia pakai garnish black chrome. So kita tengok dia ada sedikit sporty sedikit. Warna putih nampak ketara, warna hitam dia memang nampak premium saja. Dan of course untuk dia punya LED fog lamp dekat bawah, dia tak pakai lampu bulat fog lamp, dia pakai LED. Dan benda ni adalah satu-satu benda yang baru untuk 2021 dan korang patut beli sebab size bumper design sedikit lain. Of course dekat bahagian mulut dan bahagian dia punya edak dekat tepi ni. Okey. Kita cerita tentang dia punya rim. Rim untuk Lexus RX 300 ni dia agak saiz besar sedikit. Sebabnya kalau kita tengok dekat sini, untuk saiz SUV ataupun king of SUV mestilah kena rim 20 inci ke atas adalah suitable untuk dia. Yang pertama sekali sebab apa? Suitable untuk pemanduan, untuk keselesaan dan yang paling penting adalah untuk keselamatan. Kalau kita pakai over, apa akan jadi? Kalau kita pakai kecil, apa akan jadi kereta itu adalah
Itu salah masalah individu Malaysia khususnya. Dan kita ikut spek kilang. Kilang punya spek, dia pakai 235-55R20. Maknanya 20 inci. The best part kalau korang beli S-Sport, dia akan datang juga dengan cover brake S-Sport. Dan tak kisahlah sebenarnya datang warna merah ataupun warna silver. Tetapi kalau owner kat Jepun, dia cekik tukar warna kuning. Tapi mostly tahun 2021, kebanyakan datang cover warna kuning. Dan brake dia, size rotor dia agak besar sedikit, tak sama dengan model lain. Lexus brake dia memang best daripada Toyota. Rotor besar, disc brake besar dan caliper dia besar. Itulah kehebatan Lexus. Alright, kita cerita dekat tepi ni, dia ada sedikit cover plastik untuk fender, arch fender kat tepi ni. Dan skirting ni pun pakai cover plastik yang aku rasa tak nampak kaya dah. Bila dia pakai cover plastik tak nampak gaya. Of course, dia ada emblem S-Sport dekat sini. Ini adalah rupa bentuk Lexus. Daripada depan, membawa ke tengah, dia punya design memang cukup best. Dengan ketinggian 66.5 inci memang cukup perfect untuk Lexus RX 300 orang yang tinggi dan berbadan besar. Jom kita tengok dekat model lawan di sebelah. Mari. Guys, bila korang nak memiliki sebuah SUV yang powerful, korang nak barang buatan Germany, korang nak tak lapuk dek zaman, korang nak pandangan mata korang tu kena lagi pada 10 tahun akan datang disebabkan apa yang ada dalam enjin, of course, inilah pilihan dia. GLC 43 AMG 4MATIC. Yang ini adalah keluaran tahun 2018. This is a small SUV, crossover SUV yang Mercedes hasilkan dalam bersisi laju, powerful. Dan of course, dalam enjin dia, apa yang dia ada, tengok video sampai habis. Aku akan terangkan pasal enjin dia. Untuk Mercedes model GLC 43, kita ada tahun 2018. It's a Japan spec. Of course, dia ada rival dia. Kita tidak bercerita tentang kelawanan dengan Lexus, dia jauh sekali. Tapi kita bercerita tentang harga. Kalau kita tengok dalam harga pasaran Recon, Japan spec for 2018, harga dah turun, drop sehingga RM310,000 lebih kurang. For the coupe design, RM340,000 lebih kurang. Alright, ni plus minus tengok pada spek. Kebanyakan dia murah sikit lagi. Dan kita bercerita juga tentang Lexus RX 300. For the 2021, harga dia dah sekitar RM330,000 lebih kurang, plus minus. Alright, to 2021. Of course, 2018 dia dah drop below 300k. So guys, untuk model Mercedes-Benz dan GLC 43 ni, dia ada dua. Dia ada dua beradik. Sama ada dia ataupun abang dia. Dia adalah V6, abang dia adalah V8. Kita tak nak cerita tentang GLC 250, kita geli sedikit. Kita cerita tentang powerful kereta GLC 43, guys. Untuk design GLC 43, of course, dia ada satu sistem dua projector lamp. Model baru semua dah 3 projector lamp. Model lama masih mengekalkan 2 projector lamp. Aku lagi suka design lama sebab dia nampak more bulky dan dia nampak more garang sedikit. Kalau model baru semua dah sepet macam apek. Model baru semua dah muncung-kuncup bumper depan semua kan. Dah macam jerung, memang dah macam jerung. Orang suka. Tetapi bila saya selalu bawa model-model baru ni, saya pergi driving experience dekat shopping mall, of course dia akan lowered sangat sedikit. Model lama dia cool man, bumper dia nampak gemuk lagi. Okey. Kita cerita tentang LED Intelligent Light System untuk model Mercedes masih ada pada model GLC 43, of course. Dan dia ada day running light. Tidak terlalu lama outdated sangat design dia. Dia masih ada day running light, of course. Dia ada diamond grille for 2018 and above. Dan kita tukar GT grille lagi smart looking dan nampak sporty. Dan GLC 43, dia punya bumper lain tahu dengan GLC 250. Dan of course, kita akan convert kepada GLC 63. Kalau korang berminat, aku boleh modify kepada GLC 63 berabus. Okay, so of course kita ada two-tone color. Dia akan main color hitam, lip skirting. Kalau GLC 250 dia akan warna chrome. So dekat bezel sedikit pada dia punya edak dekat design ni pun agak lain dengan GLC 250. Okay, kita cerita tentang rim. Of course, rim untuk SUV mesti 255, 45, 20 inci dan saiz dia agak lawa sedikit compare dengan Lexus. Of course, dia punya ada logo tengah Mercedes-Benz. Dan multi-spoke rim ni memang kena dengan Mercedes sebenarnya. Aku tak suka kalau Mercedes datang dengan 5 batang rim. Aku lagi suka multi-spoke rim. Okey. Dan kita tengok juga dengan dia punya sistem. Untuk sistem braking dia, kita tengok kat sini AMG brake system dan dia punya caliper dengan dia punya disc rotor dia agak besar. 6 port for the front and then for the rear back, dia 4 port. Ada belakang adalah 2 port, depan ada 4 port. Dan dia punya rotor disc brake dia agak besar dan dia floated disc. Okey. Sebab apa dia floated disc? Sebab dia SUV. Bila bawa laju, dia mesti kena brake, tangkap. Okey. Of course, dia ada ABS. Dia ada ABS dan, tengok sini guys. Mercedes GLC 43 menggunakan sistem twin turbo. 3.0 liter twin turbo. Twin turbo by turbo. Itulah. Bahasa BMW dia panggil twin turbo. Kalau bahasa Mercedes dia panggil by turbo. Alright? Dan menggunakan sistem 4MATIC all-wheel drive. 4 jalan. 4 otak pakai. Kalau Lexus,
Dia ada model yang 2 wheel drive, ada model yang 4 wheel drive, tapi mostly kebanyakan masuk Malaysia 2 wheel drive. 4 wheel drive ada tapi rare gila. Alright. Dan kita tengok juga cover side mirror warna hitam. Of course GSC43 dia memang main dua color, hitam dan putih. Dia ada satu juga cover dekat atas ni, aku pun lupa panggil bar atas ni ya. Aku sangat lupa bar ni untuk apa. Sebenarnya bar ni untuk angkat boat kot barang kali. Dalam sama juga dia ada glass dekat bahagian atas roof, iaitu dia panggil panoramic sunroof glass yang kita boleh buka. Alright. So yang paling penting tayar botak. Sampai je pun tayar botak pisang, kena tukar. Dealer wajib tukar Ingat dealer wajib tukar kalau tayar botak Kita akan tukar. No worries guys. So kita nak cerita tentang design belakang antara Lexus dengan GSC43, baru kita cerita tentang dalam. Stay tune guys. Kita iklan setengah sekejap guys. Hari ni Amirul nak bercerita dekat korang soalan. Amirul nak bagi giveaway t-shirt baju MRC limited editions. Pakai pasti kurus. Itulah tagline MRC. Okey, kita ada t-shirt baru yang warna biru oren tu yang korang selalu nampak kan dalam sosial media kan. Okey, kita nak bagi 2 peminat dan pemenang saja giveaway. Kepada peminat-peminat MRC, sesiapa yang jawab dengan pantas, klik link WhatsApp dekat bawah. Once video dah update, tolong bagi jawapan. Saya akan screenshot, saya letak dalam komen siapa yang paling pantas. Untuk soalannya berbunyi, okey, dua-dua model ni GSC43 and Lexus RX 300. Dia orang ni adalah similar menggunakan sistem suspension apa? Kalau boleh bagi jawapan. Sistem suspension apa? Very detail, is very good. Santai punya jawapan, taral, alright? Jangan sebut kat saja, jangan reply. Bang, dia pakai leaf spring yang lori punya lah bang, yang van ni vanet lah bang. Janganlah, agak-agak lah yuk. Tapi mungkin tu kelakar, saya akan bagi hadiah juga. So komen dekat bawah, jom kita tengok video seterusnya. Kita sambung tengok video guys, let's go. Now kita dekat belakang GSC43. Of course, GSC43 dia ada 2 design. Dia ada SUV, panggilan untuk SUV. Another one is dipanggil GLC Coupe. Okay, so Coupe dia panggil lah, orang Malaysia Coupe. Okay. Untuk 2 model ni sebenarnya kalau tanya dengan atuk saya sekalipun, mesti dia minat yang Coupe. Dia takkan minat yang SUV. Sebab bila SUV dia nampak macam, minta maaf cakap macam SUV angkat mayat. Kalau nak ceritakan kan. Tapi sebenarnya inilah kegilaan rakyat di UK. Depa memang suka style wagon. Depa memang suka wagon punya style. Outlook wagon ni memang Mak Saleh punya preferable. Cuma Malaysia dia suka yang coupe. Malaysia suka yang design. Mereka suka yang funky. Okay. GSC43 ni lampu dia memang buruk gila SUV. Aku tak condemn tapi aku kutuk betul-betul. Nak cantik kan? Contact dengan MRC. Tekan link kat bawah. Kita jual yang GSC yang model baru ni. Kita tukar lampu baru. Baru gempak smart. Untuk model lama dia masih menggunakan orang kata, aku pun lupa cakap, LED bar dekat bahagian dalam ni. Dia warna bar lamp warna merah. Ada model baru yang dah pakai transparent, ada yang pakai smoke design, ada yang pakai albino punya design, unnecessary untuk pengeluar kereta sebenarnya tak kisah pun. Sebenarnya kalau ikutkan memang kena warna merah. Protokol kot, kita ambil lesen JPJ kot, mesti warna merah. People attract to warna merah. Kalau pakai black ataupun kalau pakai albino, mampus tak nampak kita depan. Minta maaf, carut. Okey, kalau kita tengok dekat ni, signal ni memang kelakar, dia outdated gila. Even though dia Mercedes-Benz, dia tak ada signature signal. Memang low class betul lah Mercedes-Benz. Tapi kita tidak kutuk. Kita bagi tahu Mercedes-Benz supaya dia improve guys. Dia ada emblem GSC43, dia ada AMG emblem dan dia ada logo AMX sedikit ni dan dia tak ada spoiler. Sebenarnya dia tak perlu spoiler. Sebenarnya aku kutuk betul-betul kalau GSC SUV wagon pakai spoiler. Kelakar siut. Tetapi itu adalah individu. Dan 43 dia ada satu diffuser black original. Warna hitam dan ni memang original kilang. Cuma kalau GSC 63S dia nampak lagi diffuser tu lagi ganas sikit, dia terkeluar sedikit dan dia ada exhaust tip. Yang ni dia tanam exhaust tip dia. Alright, this one design sekali dengan diffuser lah. Kalau yang GSC 63S dia diffuser dengan exhaust tip dia line single pasang, okey. Kita cerita tentang kelebihan dia ada power boot. Inilah kelebihan GLC 43. Dia ada power boot. For those yang lelaki dekat luar sana ataupun wanita di luar sana yang ada bajet lebih sekitar 300,000 yang nak cari powerful car, I think GSC 43 is the best. Sebab dia ada power boot. Boot space dia seluas 550 liter, which is like boleh masuk bagasi bag. Sebab apa? Cermin dia buka ke atas sekali dengan kereta. So that means korang boleh letak bagasi bag yang berdiri tegak ataupun yang baring pun boleh, tak ada masalah. Dan of course, dia tidak ada ruangan untuk tire spare. Dia yang dia hanya ada adalah pump elektronik, bermister sound system, subwoofer dekat bahagian belakang. Itu sajalah. Dan untuk power boot ni dia boleh ada setting high adjustment. Okey. Ini untuk GSC 43. Bagaimana kita tengok dengan Lexus? Dengan cerita Lexus, lampu dia lagi gempak guys. Jom stay tune ikut aku. Kalau kita nak bercerita juga tentang Lexus RX 300, Amirul, apa orang kata dia punya unique selling point? USP. Alright. Untuk Lexus RX 300, of course dia ada power boot. Power boot kita boleh buka dan of course
Dia punya luggage space untuk bahagian boots lagi besar sikit daripada GLC 430. Sebab that's why dia punya design belakang dia cutting bulky sedikit. Dia ala-ala coupe tapi dia tidak coupe. Alright, untuk model Lexus RX 300 F Sport ni, kita boleh tengok dekat sini. Cover untuk cermin belakang memang dia buka sekali. Dia memang cutting untuk hatchback punya design. Dan untuk model wagon memang inilah design dia. Memang cermin dia akan buka sekali dengan boots dia. Sebab yang kedua dia adalah menjimatkan dia punya ruang. Of course dia nak buat design tu, lampu lah benda yang terakhir dia nak letakkan design dia. Dan kalau kita tengok dekat sini, untuk Lexus RX 300, dia ada boot power button dan dia ada high adjustment untuk power boot system. Dalam masa sama juga, hitam dia memang naik gila guys. Siapa-siapa yang datang showroom boleh datang showroom. Memang ini adalah code dia adalah black metallic sparkling diamond shape. Dia menaik gila color dia. Dan of course, untuk Lexus aku memang suka design dia. Kita tak cerita tentang power, kita cerita tentang keunikan design. Of course, kita orang Malaysia, beli kereta mesti spek dia nombor 2. Kita adalah design. Dia ada spoiler, dia ada bar untuk brake system, bar lamp. Dalam masa sama juga, dia ada lampu design yang agak unik dan lawa. Walaupun dia tidak ada design yang macam baru punya cutting sepek sikit kan. Model baru memang dia cutting straight bar lamp. Tapi design ni memang aku lagi suka compare tu sebelah. Okay. Dan dia ada sequential. The very intern technology. Depan sequential, belakang sequential. Barulah kereta. Barulah masa hadapan. Dan kita bercerita juga tentang, of course dia ada dekat sini ada satu garnish black chrome. Macam Miro cakap, kalau the new facelift dia akan datang dengan garnish black chrome. Dan dalam masa yang sama juga, logo Lexus tetap ada. Okay, dan kita tengok juga kat sini sebenarnya, di China, sini memang buang tau. Letak satu lamp bar kat belakang. Malaysia pun boleh modify, no worries. Tapi aku suka dekat spoiler dah. Spoiler dia memang smart gila. Ada antena dan cutting bonnet dia tutup turun ke belakang. Okay. Dan kita tengok ada emblem RX 300. Of course nak tahu S-Sport tak S-Sport pada design dekat fender tepi. Dan benda tu boleh tampal. Sport rim, brake, dalaman. Itu kejap lagi kita cerita tentang apa tu F-Sport, apa tu luxury spec. Dan kita tengok the full diffuser dia lagi gempak compare to Mercedes GLC 430. Of course, where is your money you want to put? So, mana yang value for money korang decided. Jom kita duduk kat bahagian dalam. Kat sini korang akan buka minda korang. Apa yang Miro cakap itu benar. Duhai darahku, gadis jelita. Oh my god! Wow! Alamak, Afiq kita belum ready dia dah record lah kita. Guys, bayangkan, mana yang pencen-pencen tu kan? Yang pencen-pencen lah, yang otai-otai kan. Saya pernah ada satu situasi yang customer saya berumur 65 tahun. Pada 3 tahun lepas dia beli Lexus RX 300 dengan Mirul. Dia beli kereta, dia suka. Sebab design dia masih klasik. Design klasik, ada jam, ada button untuk digital dan masih menggunakan disc CD. Yang kelakarnya pakcik tu cakap dengan Mirul lagi. Mirul, ada yang ada masuk kaset tak? Pakcik pengumpul kolasi-kolasi lagu-lagu klasik. Of course, ada pakcik. Kita modify masuk yang kaset lama. Tapi itulah Lexus guys. Lexus RX 300 dia membuatkan satu another level. Dia asingkan. Sebenarnya dia punya model lain lagi gempak design. Tapi Lexus RX 300 sama dengan model lain satu benda dia. Adalah dia punya kompartmen tengah ni. Semua model sama. Inilah Lexus. Of course, dia ada satu kat sini untuk nak sebut bahasa Inggeris jenuh benar. Sebut penahan tangan. Dia ada sensor touchpad. Nampak macam tak teknologi. Dia ada sensor touchpad. Dia ada controller button. Dekat tengah ni ada satu controller button for eco, normal or sport. Dia boleh pakai dekat sini juga. Tiada masalah sport. Ada S, ada S Plus. Dan traction control kita boleh off kat sini. Auto start AC pun boleh off kat sini. Ada 2 cup holder dekat sini. Dan ada satu tempat lubang letak air, barang, kad apa semua boleh dalam ni lah. Ada USB port charging 2. Dan kita boleh tengok dekat kompartmen tengah ni, gear dia masih cool. Because like I really like this car. For those yang cakap Mak Saleh pula kan. Untuk individu yang pakcik-pakcik, datuk-datuk, datin-datin, tansi-tansi yang nak satu SUV yang boleh kita control without driver bawa lah, kita bawa sendirian, enjoy for driving, I think RX is the best. Because like driving experience kita, dia ada head-up display, straight to the point mata kita. And then steering dia agak besar juga. It's nice, sangat nice. Sebab dia grip dia sangat best. Dan gear dia, kedudukan dia dekat sini. Alamak,
GLC gear dekat tangan. I really don't like GLC sebab gear dekat tangan. Tetapi I'm a Mercedes lover. Saya pengguna Mercedes. Tetapi untuk Lexus dia masih menggunakan gear kat sini. Of course, it's a practicality yang orang memang suka pakai. Kalau tidak, kenapa dia masih maintain? Baik dia buat gear dekat kaki terus kan. So, untuk Lexus, kita boleh tengok ada paparan skrin dekat bahagian tengah ni. Sebenarnya, zaman dah maju lah. Tapi dia outdated sedikit lah. Tetapi yang paling best sekali, dia punya skrin lagi lebar compare to others competitor. Competitor semua, sekarang lah baru lebar-lebar. Dulu kecil-kecil. Dia dah daripada dulu memang dah lebar. Dalam ni, ada pelbagai info entertainment yang kita boleh tengok dekat sini. It's a very good Lexus. Dia ada everything. Info entertainment dia, dengan sistem semua radio, dia connected with dia punya audio sound system. If I'm not mistaken, dia punya sound system dia pakai baru dapat idea. Dia punya sound system dia pakai Mark L. Levinson. Kalau aku salah, komen dekat bawah kan. Sound system dia sangat best. Gila best, gempak gila. Tak boleh nak tunjuk kat korang. Korang kena datang juga. Okay. Untuk Lexus ni, aku suka dia punya unique dashboard dia. Dia ada bertingkat-tingkat lah juga sebenarnya kan. Dia buat dua design, which is like dia ada soft leather, dia ada hard leather, dan of course dia ada garnish chrome part dekat bahagian tengah. Design dia, lekuk dia. Yang paling aku steam, kalau korang beli S-Sport, wajib beli yang dalam interior warna merah. Barulah Lexus F Sport. Right. Datang dengan full Nappa leather from Japan. Ada two-tone colour, merah dan hitam. Dan seat dia cutting lebar sikit untuk orang yang berbadan besar. Dia bukan cutting semi bucket seat, tak macam GLC, okay? Dan kita tengok dekat sini, dia ada satu sunroof. Dan dia ada sunroof saja. Dia sunroof, silap. Dia ada sunroof. Lexus NX dia ada panoramic roof. Untuk GLC dia ada panoramic roof. Okay, so dekat sini adalah sedikit bahagian dalaman. Aku tidak expect sangat nak bagi tahu kat korang. Yang penting Lexus ada electric seat kiri dan kanan dan memory seat driver for the driver. Of course, for the spec, tak nak cerita lah. Spec mesti gempak gila lah, pre-crash, bla 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 bla. Everything complete. Dan yang paling penting, mileage original kita bawa sekitar 11,000 hingga ke 30,000 saja. Grade 45 and above. Nak harga promosi, contact dengan tim. Masih klik link WhatsApp kat bawah. Jom kita tengok GLC 43. Adakah dia design outdated? Dia boleh lawan ke Lexus? Let's go guys. Okay guys, now kita dekat dalam GLC 43. Kita belanja lagu sikit Gempaan. Itulah dia, Burmester sound system yang aku menyampah. Dulu saya pakai Mercedes. Mula-mula saya minat Burmester sound system ni. Lama kelamaan saya macam kurang sedikit. Sebab dia kurang klik sikit dia punya bass dia. Bass dia kurang klik sikit lah. Dia hanya sekadar ada lah bass dia tu. Tapi okey lah, Burmester ni mahal kot kalau ikutkan jenama dia. Tak condemn. Tapi reality model baru, Mercedes model baru, barisan baru, the best. Sebab ada subwoofer kat belakang. Bunyi dia padu. Okey, GLC 43 ni sebenarnya dia agak klasik sedikit. Tidaklah sama macam model lama. Cuma model baru ni, dia agak spektakul sikit daripada segi dia punya kompartmen tengah ni. Kita boleh tengok. Dia masih sama design dengan C-Class, masih sama dengan design GLC 250, GLC 63. Tak ada apa beza pun. Alright? Sebenarnya beli yang biasa pun, convert pun better than buy the full yang design-design yang pelik-pelik. Contohnya seperti kita tengok others competitor lah. GLC 43 ni aku suka sebab aku pakai C-Class. Dia sama exactly macam C-Class, C43. Exactly sama. Of course, the black untuk bahagian pillar atas dengan bumbung kapet semua, everything warna hitam. Ada hard Nappa leather, dia punya leather seat dia. Aku tak suka sangat. Dia punya leather seat dia keras sangat. Bila bawa lama dia naik ke batu buntut tu. Dan dia ada panoramic sunroof yang kita boleh buka, which is kita boleh open for the view panoramic. Dan kita open, dia boleh buka kepada sunroof. Okay, of course kita tengok dekat steering. Steering dia design yang dulu pada ketika dahulu 2018 tu dia gempak lagi lah. Harga 540,000 design macam ni memang gempak lah. Meter dia pun ada racing punya straight line punya design tu. Dan of course ada emblem AMG. 43 saja ada emblem AMG dekat RPM 4 tu. Dan meter dia outdated juga. Dia tak pakai digital. Of course lah, dia zaman dah tahun bila punya kereta kan. Tetapi kalau kita cerita tentang kelajuan, bila kita horsepower kena dengan driving experience kita, mood tu kena dengan dalam ni. Dia memang kena. Kalau nak handsome, nak kacak-kacak, nak cantik-cantik, nak manja-manja buat live TikTok, beli model baru. Jangan beli model lama. Model lama ni untuk ranggi. Alright.
So, kita tengok dekat sini, untuk digital aircon dan aircon system dia masih sama juga design C-Class, dan untuk design GLE dia lain sedikit. Dan dia ada bermister sound system, dia ada electric seat kiri dan kanan with a memory seat driver. Of course, this is a full spec. Ada heater seat kiri dan kanan, ada Hera display, dan dia ada yang lampu biru-biru tu lah, yang apa? Auto high beam tu, aku lupa nama binatang tu. Dan kita tengok dekat sini juga, dia ada satu kompartmen dekat tengah ni lah. Kita boleh control for the lamp, for the sunroof, panoramic, everything control dekat sini je. So, it's very smooth, sangat mudah nak control. Dan ada kompartmen aircon dekat bahagian belakang. This is very rare. Untuk GLC Coupe, dia agak sempit sedikit. Untuk GLC SUV, dia agak tinggi sedikit. That's why aku suggestkan semua beli SUV. Tapi orang tak suka design SUV. Itulah masalah orang Malaysia. Lebih kepada design, without kepada usage. So, tapi kalau bagi orang yang tinggi, berbadan besar, beli yang SUV. Of course, nampak? Kalau Coupe memang dah ni je. Alright? Dan untuk seat belakang, lagi best. Sebab orang besar boleh duduk belakang. Sangat selesa. Okay? Dan kita nak cerita tentang info entertainment media dia memang outdated. Ni, campak sungai, buang, masuk Android, lagi gempak guys. Tak ada condemn, tapi reality. Aku pakai merge, memang aku tahu. Okay, so dekat tengah ada kompartmen tengah. Okay, ada USB port. Alright. Dan of course, to be honest, bila saya naik GLC, saya rindu Mercedes saya. Mercedes memang nice design dia. Pada satu ketika lah, bila dah masuk model baru, of course lah, sama lah juga. Janda dilupakan, dara dia dah ului ya. Alright. So guys, kita nak cerita tentang power. The last part nak cerita tentang power. Which one comparable the price? Mana patut kita beli? Maafkan saya lah. Kalau ada English teacher, tolong komen kat bawah. Tolong ajar saya bahasa Inggeris. Jumpa kejap lagi. Stay tune. Akhir kata, sebelum kita melabuhkan tirai kita untuk penutupan video, kita nak bercerita tentang enjin. Saya tak tahu pasal enjin. So, janganlah condemn saya. Tapi tak pernah orang condemn lagi. Terima kasih peminat yang masih. Cuma saya cerita sikit apa yang saya tahulah. Minat saya pada enjin lah. Of course, untuk GLC 43, dia menggunakan sistem bi-turbo, twin turbo. Dia pakai 32 valve, which is V6 engine. V6 engine ni, Mirul, apa kelebihan dan kekurangan V6 engine? Power ada, respon pantas, pergi-pergi, 250 km power, pergi terus. Alright, dan sama-sama juga, apa lagi kekurangan dia? Kekurangan dia satu, bila 32 valve bila head terangkat, bila gasket terbakar, kau nak grand valve 32 valve tu kan, pisang tu. Satu valve bayangkan 300, kau darab dengan 32 valve, mampus. So itulah kelemahan dia. Head dia cepat bengkok, head dia cepat makan. Itulah silap, head pula valve dia cepat makan, cepat bengkok. Itulah kekurangan dia. Yang penting air kena cukup, minyak hitam kena jaga. Itulah Mercedes. Tak payah pening-pening lah. Alright. Dia adalah menggunakan 3.0 liter twin turbo dan dia boleh menghasilkan horsepower sekitar 367 horsepower, 500 Nm of torque. Sangat tinggi, sangat powerful. Dalam masa sama juga, untuk model ni menggunakan 9G-tronic system gearbox dia. Of course, dia berdesup pergi 9G-tronic. Faham-faham lah. Gear bersambung. Okay. Dan dia memang originally ada pop bank. Dia ada. Nak aku buat belanja, sekejap lagi aku belanja kat korang. Okey. Kalau mampu, tapi takut kena kecam, orang nak beli nanti tak nak beli pula. So kita bawa santai dia. Okey. Dan paling best sekali, GLC 43 and above saja, dia ada cover head dekat sini. Cover untuk bahagian head dia akan letak cover stripe warna merah. It's Iron Man design. GLC 250, GLC 200 dia tak ada. Jangan tiru-tiru lah. Dia kalau dia ada, dia tiru lah tu. Okey. So dekat sini juga kompartmen dia dengan ruang enjin bay dengan enjin sistem dia memang ngam-ngam cun-cun soy. Memang lawa, terletak, terduduk sekali. Yang paling best sekali, dia ada ruang kompartmen firewall kat belakang. Bila ada big heat impression dekat bahagian depan, accident, dia akan masuk enjin ke bawah, tak naik ke dashboard dah sekarang. Design dah maju, dah power dah. Kita beralih kepada Lexus RX 300 which is like economical untuk SUV yang kayangan, yang boleh senang maintain, sangat kurang less dia punya problem. Of course, Lexus RX 300 hanya satu problem saja, low arm steering rack. Other than that, dari segi dia punya masalah peparitan dia takkan problem peparitan. Ini memang masalah peparitan ni. Ini punca peparitan boleh enjin pecah. Ini tak ada. Air dia cantik, laluan air dia. Of course, minyak hitam dia, kau servis setiap RM10,000, kau boleh pakai sampai RM20,000. Itulah Lexus, itulah Toyota. Boleh tahan lama, long lasting. Tetapi yang ketiga, Lexus ni kalau kau tak jaga minyak hitam, dia akan membuatkan karbon banyak dekat bahagian kat belakang. That's why bila start ada asap, ataupun that's why bila start ada air hitam meleleh-leleh. Itu masalah Lexus dan Toyota lah. That's why kena jaga minyak hitam, rutin selalu bertukar. Dan jangan skip tukar. Sekejap nak pakai minyak hitam ni, sekejap nak pakai minyak hitam ni. Jangan. Lexus dia ada maintenance dia sendiri. Okey, dia menggunakan sistem enjin 2.0 liter turbo. Alright, F-Sport dia pakai 2.0 liter turbo. Okey,
Dan untuk luxury spec pun sama 2.0 liter turbo, cuma S-Sport ni lebih powerful sedikit, 235 horsepower dan Newton meter of torque sekitar 300 dan menggunakan gearbox dia kelakar sedikit, 6 speed automatic. Dia masih outdated out school, tetapi diorang dah design dah, mestilah nak jimat minyak, nak power, nak respon tu ada bila kita tukar gear tu smooth je kan. Ini dah Lexus, alright. Dan kita tengok juga design dia nampak macam kecil je, toek dia comel, tapi sebenarnya dia besar enjin dia dah masuk ke firewall belakang dah. Okey, kita tengok dekat Lexus ni, dia ada cover hard case kali ni. Mercedes dia tak ada. Mercedes dia memang nampak powerful sikit. Kalau Lexus dia memang enjin dia membawa ke tengah ke belakang sikit. Grill muncung ke hadapan. Itulah dia Lexus dan dia menggunakan hydraulic hood depan. So tak payah pening-pening. Untuk Mercedes pun hydraulic untuk bahagian hood. Alright, dua-dua model masih available. Yang berminat klik link WhatsApp kat bawah. Yang tak tahu nak buat keputusan SUV mana yang patut beli, Roger dengan Amirul minta maaf daripada saya kalau ada kesilapan daripada saya. Jangan pening-pening guys, jangan pening-pening. Jangan pening-pening, belilah sekarang. Milikilah kereta impian anda dengan knowledgeable yang anda power. Alright, jumpa lagi. Salam pemotoran dunia motorsport anda. Alright.